guys, welcome back to Mr. Handsome 12 YouTube channel. Okay, apa yang baru? Sekarang ni dah ada Spider-Man No Way Home dekat Pawagam, dah keluar semalam. So korang boleh tengok dekat Pawagam sekarang. Kalau korang belum tengok, pergi tengok sekarang. Apapun cerita dia, aku nak kata boleh lah. Aku nak buat Spider-Man No Way Home movie review. So mungkin akan ada spoiler lah untuk korang yang belum tengok lagi. Aku just bagi sikit-sikit je lah kan. So sebelum aku nak bagi review tentang movie ni, korang jangan lupa like, subscribe and share and follow my IG Mr. Handsome 12 and TikTok juga Mr. Handsome 12. So let's start from the beginning. In the beginning. Silap. Beginning. Starting dia macam Spider-Man yang korang tengok akhir sekali tu, yang mana Mysterio dah dedahkan identiti Spider-Man tu, iaitu Peter Parker. Spider-Man's name is Peter Parker. Dan diorang sangat terkejut. Lepas tu semua orang macam marah lah dekat Peter Parker, dan kemudian diorang buru Spider-Man ni. Aku tak faham kenapa. Sebab Spider-Man ni dia dah selamatkan universe ni kot. Dia dah selamatkan seluruh universe daripada Thanos. Dia dah selamatkan semua orang. Walaupun Spider-Man hanya kena fitnah, tapi diorang masih lagi salahkan Spider-Man. Spider-Man ni pembunuh. Tapi aku tak faham betul lah kan. Diorang ni sangat-sangat tak bersyukur. Apapun, lepas tu Spider-Man dia macam dalam sini, dia swing sana, swing sini, sampailah balik ke rumah Aunt May. Waktu tu Aunt May dengan Happy diorang bergaduh. Diorang macam nak break up lah kan. Aku rasa waktu tu Aunt May dengan Happy tak tahu pasal identiti Peter Parker yang kena dedah tu. So lepas tu baru diorang tengok berita, barulah diorang tahu apa yang jadi dekat Peter Parker dengan MJ ni. Diorang dah detect Spider-Man ni ada kat mana, itu dekat rumah Aunt May ni. Lepas tu orang marah, orang pergi baling barang dekat tingkap rumah dia. Memang starting dia agak slow lah kan. Lepas tu pihak polis ni dia ceroboh rumah Aunt May ni. Dia kata ada waran tangkap untuk ditangkap diorang lah kan. Peter Parker, MJ, Aunt May dengan Happy, diorang kena soal siasat dekat balai. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Lepas tu diorang cakap. Banyaklah cakap pula dekat waktu starting ni kan. Memang agak bosan lah kat sini. Peter Parker, MJ dengan kawan dia Ned ada apply untuk University MIT tak silap. Tapi diorang ditolak kerana diorang bersubahat dengan Spider-Man lah. Diorang rasa macam kecewa sangat. Yelah, diorang tolong selamatkan dunia, tapi ini balasan yang diorang dapat. Apapun, lepas tu Peter ada dapat idea untuk pergi dapat pertolongan daripada Doctor Strange. Macam dalam sini lah. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved to have the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. Peter Parker bagi tahu semua apa benda, masalah yang terjadi kat dia semua. Mula-mula Doctor Strange memang tak nak tolong. Sebab apa? Sebab Time Stone dia dah tak ada kan. Tapi dia ada macam satu ritual tu yang mungkin boleh menjadi. Tapi ritual ni jugalah yang akan membawa bencana ni. So Doctor Strange dah setuju untuk tolong Peter Parker. And then dia pergi ke satu bilik bawah tanah, macam tempat untuk ritual lah. And then jadilah macam dalam trailer. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. Aku rasa semua ni semua salah Peter Parker. Maksud aku, dia yang kacau Doctor Strange untuk buat ritual tu. Dia nak suruh tukar untuk Aunt May kenal dia, untuk MJ kenal dia, untuk Ned untuk kenal dia. Sebabkan itulah sihir Doctor Strange jadi tak stabil. Dan itulah yang sebabkan ada benda-benda bencana, macam ada musuh-musuh Spider-Man datang. Sihir ni dia telah memanggil musuh-musuh Spider-Man dari universe yang lain untuk datang ke universe Peter Parker, Tom Holland. Macam dalam trailer kan, sihir tu meletup. Tapi dalam movie ni, Doctor Strange mampu untuk letakkan dia dalam satu bola untuk contain benda tu. Dia sangka yang spell tu tak menjadi tau. So Peter Parker mengalah lah. Tapi dia ada call satu kawan dia ni yang boleh jejak MIT punya, I don't know, mungkin orang yang besar lah untuk MIT punya university. So Spider-Man pergilah dekat tempat yang ada pembesar MIT tu. And then pada masa tu lah muncul Dr. Octopus, apa benda entah. Waktu tu Dr. Octopus tu memang marah gila lah dekat Spider-Man. Dia pukul-pukul, dia pam.
Hello, Peter. Bila Peter buka je dia punya mask, doktor tu baru perasan yang tu bukan Peter Parker yang dia cari, tapi Peter Parker yang lain. You're not Peter Parker. Korang nak tahu tak apa yang jadi lepas tu? Spider-Man dia tiba-tiba ada datang pula Green Goblin. Tapi waktu tu nasib baik Doctor Strange datang. Lepas tu dia buat satu portal untuk diorang berdua masuk dalam tempat bawah tanah dekat rumah Doctor Strange. Doctor Strange sedar yang musuh-musuh Spider-Man dari dimensi yang lain masuk ke universe Tom Holland ni. And then diorang terpaksa untuk cari semua musuh-musuh Spider-Man ni untuk dia contain ke dalam satu macam bekas kaca dekat bawah tanah tu. So Peter Parker minta tolong MJ dengan net untuk tangkap musuh-musuh dia yang lain. There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. Let's see, ada Dr. Octopus, ada Green Goblin, ada Sandman, ada Lizardman, ada Electro. Ada 5 orang. Jadi Spider-Man pergilah satu tempat ni, dia pakai suit warna hitam. Dekat tempat ni ada Electro dengan Sandman. Ant-Man borak-borak lah sikit dengan Peter Parker yang diorang boleh dapat second chance, yang diorang boleh mengubah nasib musuh-musuh Spider-Man ni untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi Peter tak bersetuju. Dia kata diorang lebih baik pergi ke tempat asal dia. Doctor Strange dah sedia untuk nak hantar diorang semua balik lah kan dekat tempat asal dia. Tapi rupa-rupanya diorang ni sebenarnya dah mati. Diorang mati waktu lawan dengan Spider-Man dari universe yang lain. Jadi kalau diorang dihantar ke universe diorang yang asal, kemungkinan diorang akan mati. Jadi Spider-Man baru sedar pasal benda ni. Jadi sebab itulah Spider-Man cuba nak halang Doctor Strange dari hantar diorang ni balik ke universe diorang yang asal. So jadilah scene yang ini. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. You know what's funny? Bila Peter Parker punya roh terasing daripada jasad dia, dia punya it's kind of cool. Spider-Man could actually do that. And then dia cuba nak fly balik, tapi Doctor Strange masukkan Spider-Man ke dalam dunia, aku rasa macam dunia cermin kot. Lepas tu jadilah yang macam dalam trailer tu yang ada kereta api banyak-banyak tu. Okay, korang tahu kan Dr. Octopus tu dia jadi jahat sebab apa? Sebab chip yang tertanam dekat belakang badan dia, dekat spine dia. So dia akan cuba untuk mengubah DNA ke apa benda, entah microchip daripada chip tersebut. Lepas tu dia letak balik dekat belakang Dr. Octopus tu, dan akhirnya berjaya. Dr. Octopus dah jadi baik. And then Peter cuba nak buat satu serum untuk jadikan Doktor yang Green Goblin ni jadi baik lah kan, hilangkan dia punya personality yang jahat tu. Tapi tiba-tiba dah terlambat. Personality Green Goblin yang jahat dah rasuk badan dia, dan dia dah influence Sandman dengan siapa lagi? Electro untuk berbuat jahat lah. Aku tak berapa ingat sangat scene ni, tapi bangunan tu runtuh. Lepas tu Spider-Man cuba untuk kejar Green Goblin, nak cucuk apa benda serum yang untuk jadikan dia baik lah kan. Tapi bila dah cucuk, tak berjaya, serum tu gagal. Lepas tu dia cuba nak bunuh Spider-Man. You know what? Dalam cerita Spider-Man, diorang semua mati. Uncle Ben, lepas tu Gwen, lepas tu Green Goblin dah fly lah kan, pergi tempat lain. Spider-Man dia macam meratap lah. Dia tengah tengok TV yang besar yang ada wartawan bodoh tu yang jahat tu lah. Dia salahkan Spider-Man yang pasal benda-benda ni terjadi. Oh ya, aku lupa nak mention, Ant-Man ada cakap satu tagline yang famous untuk Spider-Man lah kan. With great power comes great responsibility. Lepas tu Ned dengan MJ cubalah untuk nak cari Spider-Man tu kan. So maknanya betul lah teori Spider-Man Tobey Maguire dengan Andrew Garfield wujud. Diorang Spider-Man kan, diorang boleh sense. Diorang ada satu spider tinkle, spider sense, macam tu lah. Diorang cubalah cari Spider-Man. And diorang macam, kalau diorang Spider-Man, diorang akan ada satu tempat yang diorang akan pergi untuk meratap. So MJ dia memang tahulah mana yang Tom Holland akan pergi. And then betul, memang Tom Holland ada dekat tempat tu. Spider-Man 2 ni kan, dia jumpalah Tom Holland, dan dia orang bagi tahu pasal dia orang punya kehilangan juga. Dia pun ada hilang dia punya girlfriend, dia pun ada hilang dia punya pakcik.
So nasib diorang sama je macam Tom Holland. Bagi aku ni semua salah Tom Holland. Kalau dia tak kacau Doctor Strange buat ritual tu, mungkin benda macam ni takkan terjadi. Apapun diorang dah main kejar-kejar semua, dah cuba bla bla bla, and then dah jadi macam dalam trailer tu yang diorang lepas tu datang Green Goblin and then dia baling bom dia sampai semua meletup, MJ pun jatuh dan jadilah dalam trailer tu. Tom Holland cuba nak sambut tangan MJ tu. Korang nak tahu apa jadi lepas tu? Masalahnya kotak tu dah meletup kan tadi. So ritual tu dah jadi unstable dan buka satu benda kat langit tu yang menyebabkan ada makhluk yang keluar yang nak masuk ke universe tu. Aku tak tahu makhluk apa, tapi agak scary lah kalau kita dapat tahu. So in order untuk selamatkan dunia, Spider-Man, Tom Holland. Masalahnya aku tanya mana Venom? Mana Venom dalam cerita ni? Mana? Macam yang dekat dalam ending credit, Venom tu kan dia ada macam Tom Holland dengan Venom punya moment kan. Tapi masalahnya dalam ni tak ada Venom pun. Okay, so rating untuk story movie ni aku bagi 8.5/10 sebab dia punya intro dia agak slow. So aku rasa movie Spider-Man No Way Home ni macam the biggest like Marvel movie yet, sebab dia ada bagi kelainan kan. Dia ada gunakan karakter yang macam lain daripada yang lain. Dia ada gunakan karakter yang daripada movie-movie Spider-Man yang lepas. Macam I think that's kind of cool, sebab dia masih lagi guna pakai karakter-karakter yang lepas, yang daripada movie yang dah lama punya. Dan benda tu aku tengok dekat orang punya reaction dekat internet semua, macam diorang tergila-gila, diorang jerit-jerit. Aku tengok dekat Pawagam pun. Kalau dekat Malaysia aku tak tahulah macam mana kan dia punya reaction, tapi dekat luar negara dia orang tengok je reveal Tobey Maguire dengan Andrew Garfield tu, diorang menjerit-jerit kat Pawagam. Memang agak menarik lah cerita ni kan. Dan aku rasa sepatutnya diorang macam Sinister Six tau, tapi dekat dalam movie ni dia hanya tunjukkan 5 orang saja. Sepatutnya ada 6 rasanya. Dan karakter Green Goblin ni memang memainkan peranan yang penting lah untuk watak villain kan. Dan movie yang ni watak Doctor Strange aku tengok macam sikit je keluar. Bagi akulah Spider-Man ni mungkin akan jadi main character untuk menggantikan Iron Man, sebab Iron Man kan dah tak ada. So dia mungkin akan jadi main character untuk cerita Avengers ataupun Doctor Strange, sebab Doctor Strange pun Avengers yang paling kuat selain daripada Wanda lah kan. Tapi dalam movie ni Doctor Strange dia keluar sikit je lah, dia tak banyak sangat menunjukkan dia punya muka. Aku rasa kalau lah Doctor Strange yang lawan dengan semua musuh-musuh ni, mungkin akan sekejap je kot. So that's why dia orang tak nak benda ni jadi sekejap. Ya, korang rasa siapa yang menang antara pertarungan Spider-Man dengan Doctor Strange? Kalau korang nak tahu, korang kenalah tengok cerita ni, Spider-Man No Way Home. Ya, cerita ni best. Jalan cerita dia memang menarik. Memang tak ada pernah cerita lain yang buat macam ni. Macam dia orang gunakan karakter daripada filem yang lama kepada filem yang baru. I mean it's like a different universe, tapi dia orang masih lagi satukan dalam satu universe yang sama. Starting dia macam agak slow lah, macam banyak-banyak sangat cakap. Dan ada satu benda yang aku nak spoilkan kat korang. Kalau korang tak nak dengar, korang boleh skip je. Tak ada Venom, tak ada langsung scene Venom. Mana Venom? Dekat dalam filem Venom yang baru ni, dia ada tunjuk macam Venom tengah jilat TV yang ada Spider-Man Tom Holland kan. Tapi dalam movie ni tak ada kelibat Venom langsung. Like apa function dia buat filem Venom akhir sekali macam tu, tapi dekat filem yang ni tak ada pun. Aku rasa kalau Venom ada lah, mungkin akan jadi lagi gempak kot. Sebab Venom tu mungkin akan jadi orang jahat, atau mungkin akan jadi orang baik yang boleh lawan orang-orang jahat tu dengan Spider-Man. Mungkin akan jadi gempak apa lagi power lah babe movie ni kan. Tapi tak ada tu lah. So apapun korang memang takkan menyesal lah tengok movie ni, sebab memang best lah. Memang tak ada, memang kelainan lah. Satu je aku nak cakap, Andrew Garfield agak lain dekat dalam movie ni. Mungkin dia gain weight, mungkin dia agak tembam sikit, aku tak tahulah. Tapi agak lain lah daripada yang cerita Spider-Man, The Amazing Spider-Man tu kan. So bagi aku memang geram. Aku memang rasa macam, ya Allah, bodohnya Tom Holland ni. Macam kenapa dia buat pilihan yang salah macam ni ya? And yang paling aku geram sekali dengan semua orang yang aku tak faham lah. Diorang ni
tak reti nak bersyukur ke? Tom Holland, Spider-Man dia dah tolong untuk selamatkan universe ni. Dia selamatkan semua orang, bukan satu orang je, tapi semua sekali yang makhluk yang ada kat dalam bumi tu. Diorang lupa yang Spider-Man buat benda tu. Diorang lupa ke? Spider-Man dia lawan mati-matian untuk selamatkan dunia, tapi itu yang diorang dapat disebabkan satu fitnah yang dia bunuh Mysterio tu je. Dia dapat macam tu. Aku tak boleh nak brain lah. Serius, tak boleh nak brain. Macam mana lah diorang fikir semua orang tu. Tapi mungkin tu macam pengajaran lah kot. Macam satu hidden message yang nak kata kalau orang ni dia buat salah, semua orang nampak kesalahan dia. Tapi bila dia buat baik je sikit, mungkin orang tak cakap langsung pasal kebaikan dia. Orang nampak benda yang salah je, faham tak? So mungkin itulah apa yang dia nak cuba sampaikan kan. Ya, it's kinda deep meaning lah kat situ kan. Benda yang selalunya terjadi, orang nampak salah orang je, tapi kebaikan orang tak nampak. Ok lah, tu je kita punya video pada kali ni. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.